Baik kalau KJL lelah ni zalim, hari-hari demo semaya ada KJL gede. Nak semaya payuh boleh lah KJL anu dong jangan. Kalau semaya sikitnya gede lalu. Nu sudah jambe dalam bayarnya. Ada lagi dewasa. Pak kalau kata zalim kalipun, pahala naik sikit lagi mana? PR ni kita cari dego PR wangi kamu nak tengok. Wangi dego PR kalau ada dego PR. Jangan dego pak, dego PKA, dego DP. Dego PR. Poda dego Barisan Nasional ni. Mana pakat rakyat tu ada dego sendiri. Kalau ada dego sendiri gitu mau beri hamba pun nak keping lah kau ikut nak kata mana pun tak boleh aku. Ada dego PR. Ada. Pak kalau tak ada lagu tu yang panggil pakak gapo. Kalau jatuh sungguh KJL misalnya na'udzubillah min zalik. Nak naik kat mana? Tak ada menang ni duduk bagi dah atas sako kat mana jadi Perdana Menteri. Hon kata dia, tu kata dia dah ni. Hon ni dah wui kata nak wui dah balik ke sini. Hayat hidup duk mengetos selama kena 50 tahun lebih ni tak ada lagi timbalan Perdana Menteri itu nak latih orang Cina. Tapi boleh kau dia dalam caranya dah di antara salah seorang timbalan Perdana Menterinya lingkik siap. Tak ada benar lagi tu. Kalau benar tak tahu. Orang panggil supaya orang tua mati tak ada notis ke anak-anak nak bagi atas sako balah berat. Sebab tu Nabi SAW sabda, kharajun ala sultanin zalimin sittina sanatan khairun minal harajis sa'ah. Duduk di dalam pemerintahan kerajaan yang zalim selama 60 tahun, bukan 50 tahun, 60 tahun Nabi kata. Lebih baik daripada tidak ada kerajaan satu saat. Benda ni berlaku sungguh di Mesir. Bila di Mesir oleh kerana kerajaan Mubarak terlampau zalim. Zalim Mubarak ni adik kakak. Tak ada habis ngundi lagi umur dah benar dia. Aja berlaku di Malaysia. Tak ada habis ngundi umur dah benar dia. Orang duk ngundi lelek ni. Umur dah Dewi. Kemenangan bagi parti Mubarak. Tak ada berlaku lagi tu asal. Tu zalim tak zalim dia. Nak tepek poster lain daripada parti Mubarak tak boleh. Nak dapat dego lain pada parti dia tak boleh. Zalim sangat-sangat. Sehingga rakyat bakit nak jatuh KJL. Apa Syekhuna Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Ta'ala Mufti Mesir dengan Syekh Ahmad Tayyib Syekhul Azhar keluarkan fatwa. Ulama keluarkan fatwa haram lisya'bi khuruj ila thawra wa li khuruj anil hukumah lin nifaq Mubarak. Haram bagi rakyat keluar demonstrasi kerana nak jatuh kerajaan dengan sebab jahat zalimnya Mubarak. Apa setara tu? Setara tu haram lagi. Bila ulama buat keluar fatwa lagu tu, habis orang pakat buat lukis gambar Syekh Ali Jumaah Dajjal, Syaitanul Akhras, Mufti Tali Baruk Mubarak, macam-macam dia tuduh. Bila jatuh sungguh kerajaan Mesir, kerajaan yang zalim tak dia, yang dikatakan zalim tak dia, lalu hikmah daripada fatwa ulama nyata nampak apa? Bila tidak ada kerajaan jenayah berleluasa. Meropok sana sini. Pelajar kita saja kena rogo kau arah mana? Sungguh. Ambo balik sini 2 minggu sebelum puasa. 2 hari sebelum balik tu 5 orang pelajar Melayu kena rogo kau orang Arab di Padang Pasir. Nyambik ngabing lagi di Padang Pasir. 4 orang budak Malaysia, seorang budak tani. Budak Thailand. Boleh buat gapo? Boleh buat gapo? Zaman Mubarak mula usah ke kena rogo. Curi handset ni 3 hari kita pergi report polis. Bukan setakat handset je pok ngawal curi je pok. Ada. Tapi bila kerajaan tidak ada,
berjenayah, berleluasa, keadaan masyarakat tidak terjaga. Macam-macam lah orang panggil, benda-benda yang tidak diingini berlaku. Sebab itulah kalau nak tentu kata demo metoh sikit lagi tu ambil, biar tentu pakat molek, cari molek dari biar. Kalau tak ada, kalau tak ada kak, fikir molek-molek lah nak perubahan. Nah tu ni, karena Nabi kata duduk dalam keadaan bersatu padu, aman damai, boleh cari makan. Nah ni, dalam kerajaan yang zalim selama 60 tahun tu lebih baik daripada satu saat yang tidak ada kerajaan rasa. Pak Nabi ayat dah di akhir zaman, sayakunu min ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Selagi akan ada pemimpin-pemimpin umat Islam yang tidak berhukum dengan Quran, yang tidak berhukum dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dalam bab Imamul A'zam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. As-sahul kitab ba'da kitabullah, Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Huzaifah dipanggil. Nabi kata selagi akan ada pemimpin-pemimpin umat Islam yang tidak berhukum dengan Quran hadis, yang zalim, yang jahat, tapi dia Islam. Dia tidak tolak hukum Islam, tapi dia lemah daripada mengamalkan Islam secara syumul 100%. Nabi ada 1400 tahun dah. Lalu ada di kalangan mereka tu rijalun kilabuhum kilabus syayatin fi jusmin insan. Laki-laki yang memberontak, yang hati-hati mereka seumpama anjing-anjing syaitan. Lalu Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu tanya kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, kaifa asna ya Rasulullah, apa yang aku patut buat kalau aku duduk di zaman itu? Patutkah aku duduk di bawah pemimpin yang zalim tadi, yang tidak berhukum dengan Quran hadis, yang tidak mengamalkan Al-Quran secara syumul? Atau aku nak ikut serta dengan puak-puak yang memberontak, yang nak menjatuhkan kerajaan? Agak-agak Nabi jawab ke boy? Teka. Nabi kata bersamalah dengan PAS. Nah. Berjuanglah bersama PAS. Takbirlah sehingga pecah halkum kamu. Nabi kata isma'u wa tuti'u walau duriba zahrika walau ukhidha malika. Dengar olehmu akan pemimpin kamu yang zalim tadi itu. Taat olehmu pada tempat yang bukan maksiat. Pada maksiat dia wajib ditegah, wajib dinasihat, bukan dicerca, bukan dihina, bukan disupuh. Ya selalu tu takut yang tak boleh beza. Tegah nasihat dengan supuh, dengan cerca. Dengar olehmu, taat olehmu pada tempat yang bukan maksiat. Walau duriba zahrika, walaupun dia rote, dia bedah, dia hinja atas belakangmu, nak kata zalimnya. Walau ukhiza malika, walaupun dia rapah tanahmu, hartamu sekalipun. Ada berlaku lagu tu lalan. Acung hari sekerata akhbar Datuk Najib mari dalam kapun ni, mari apa rumah dia, bahasa nak rumah ni ambil. Bahasa nak bini mu nyai kaku. Mai beratulah kaku nak jatuh belakang. Ada berlaku lagu tu. Setara tu pun Nabi kata isma'u wa tuti'u. Tu orang panggil siasah syar'iyyah. Tu dia panggil politik Islam. Pada mu kata ustaz ni buas dak teragi gue bini ngaji ni. Kau mau orang ni tu. Apa mu takut? Ni hari-hari dia tegur orang mengajarnya. Pak tak sibuk bukan hak kita. Hidayah daripada Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 1100 tahun. 300 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah umat aku masuk Islam melainkan firara, pakat layar bilicin. Selama 300 tahun lebih itu 80 orang aja ikut Nabi Nuh alaihi salam. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Bila aku berdakwah, dia mau tutup telinga, dia mau tonyek punggu, dia mau buat menganying. Tu Nabi Nuh alaihissalam. Pada Nabi Nuh doa biar turun bala kepada umat dia, kerana umat dia benar-benar tolak Islam, benar-benar taksir kepada Islam, benar-benar taksir mengucap 2 kalimah syahadah. Tu orang panggil tolak Islam. Baru boleh doa binasa, baru boleh doa bala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari dalam sejarah mana Nabi kita Muhammad doa bala kepada umat dia. Hatta orang kafir sekalipun penduduk Taif, Nabi kita pergi berdakwah. Bukan setakat tolak tak terima, lepas dengan batu. Sampai darah kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail mari turun goyakkan Nabi, ya Rasulullah. Kalau mu nak suruh aku ambil bukit ni pah atas kepala penduduk Taif, aku boleh buat. Tak nanti mu doa, aku buat selalu. Mohon aku buat selalu. Nabi kata awak gitu. Dok, Nabi kata boleh jadi anak cucu cicit dia pula hak beriman dengan Allah Taala. Kau terima agama Allah. Tu akhlak Muhammadiyah. Dah ni, akhlak nubuwah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Nabi bukan sekadar ikut akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ikutlah akhlak Muhammadiyah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Muhammad, kita disuruh ikut syariat Muhammad, kita disuruh juga berakhlak dengan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari dalam sejarah Islam, mana ulama kita bila ditangkap, bila di ISA, bila di oleh pemerintah Amirul Mukminin, khalifah-khalifah, keluar daripada penjara, pakai kuku ramai-ramai, kita pakai doa KL ke khalifah. Mari kita, kalau ada, tak ada tu. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh Khalifah Ma'mun. Pada zaman dia tu kerajaan Islam dikuasai oleh puak Mu'tazilah, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga memaksa ulama-ulama mengatakan Quran tu makhluk. Quran yang kita baca sehari-hari ini disuruh kata makhluk. Lalu ulama kita tidak kata Quran itu makhluk. Padahal kalau kata Quran ini makhluk, betul ke tak? Waktu suruh mengaji sifat 20 tu. Kalau kata Quran makhluk, Quran yang kita baca ada bagi. Dah ni. Ada bagi, ada huruf, ada mula, ada akhir, ada surah. Ni dia panggil makhluk. Tapi kerana Quran, perkataan Quran muradif bersamaan dengan perkataan kalam. Kalam ialah Quran, Quran ialah kalam. Lalu ulama kita tidak kecek benda syubhat akidah orang awam. Takut orang awam pergi kata Quran makhluk ialah Quran yang ada di zat Allah. Kalam yang ada di zat Allah tu makhluk. Tapi habis orang awam. Sebab itulah haram kecek benda syubhat depan orang awam. Bahawa Tuhan duduk selalu di atas harah, Tuhan duduk langit turun, mari apa, tinggi sikit pada muncul lah ya. Nyengok, tengok, mau kambing susu kanak kambing. Tuhan mari apa dengan kita. Haram kecek balas itu, syubhat orang awal. Wala talbisul haqqa bil batil, ayat hamba baca tadi. Sampai ulama kita tak berani kata Quran makhluk. Padahal kalau kata Quran makhluk, lepas dah daripada penjara, lepas. Betul ada Quran makhluk, betul. Karena Quran yang kita duk pergi, duk baca hari ini makhluk. Tapi karena Quran, kalau orang Arab dia faham Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Lalu ulama tak kecek Quran makhluk, takut manusia pakai faham Quran yang ada di zat Allah. Kalam yang ada di zat Allah tu makhluk. Lalu ulama kita suruh kata Quran ialah qadim. Quran bukan makhluk, Quran ialah qadim. Sedia, bukan baharu, bukan makhluk. Lalu ramai ulama-ulama kita ditangkap, diseksa, sampai mati dalam penjara. Antara yang keluar daripada penjara lepas daripada diseksa ialah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Orang pakai mari ni tu, mari Imam Ahmad kita buat pemberontakan, jatuh kerajaan zalim. Doa biar binasa. Tak ada.
Imam Ahmad kata isma'u wa tuti'u, dengar dan taat pada tempat bukan maksiat. Tu orang panggil siasah syar'iyyah, politik Islam, bukan Islam politik dah. Yang itu karo tu. Begitu juga dengan seorang ulama Zunnun al-Misri, tak silap apa. Bila Khalifah Harun al-Rashid buat perkara-perkara yang menyeleweng, korupsi, zalim, lalu Zunnun al-Misri duk tegur, duk nasihat dengan keras, bukan mencerca, dengan keras, dengan tegas. Lalu Amirul Mukminin Khalifah panggil Zunnun al-Misri masuk dalam istana. Dia tanya, bunyi khabar kuat Syekh duk tegur hamba? Khalifah tanya, ya, jawab Zunnun al-Misri, betul. Karena Amirul Mukminin telah melakukan kesalahan sekian. Ini salah daripada hukum agama begini. Lalu jawab Harun al-Rashid, begininya, hei Zunnun al-Misri, sebaik-baikmu tak boleh lawan Nabiullah Musa alaihissalam, dan sejahat-jahat aku, mudah kata aku jahat, tak boleh lawan jahat Fir'aun laknatullahi alaih. Jadi baikmu tu tak dengan lawan Musa alaihissalam. Lalu mu kata aku jahat, sejahat-jahat aku ni tidak dapat tanding. Maknanya jahat lagi Fir'aun. Setara baik Nabi Musa, setara jahat suka Fir'aun. Fir'aun jahat tak jahat, dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa, idhabu ila Fir'aun fa innahu tagha faqalu qawlan layyina. Mugilah kepada Fir'aun kerana dia tagha, dia mabuk, dia melampau batas. Lalu berdakwah dengan dia qawlan layyina, royak dengan cara yang lemah lembut. Sebaik-baik Nabi Musa, sejahat-jahat Fir'aun, Allah Ta'ala suruh dengan lemah lembut lagi. Kalau kita duk cerca sama kita, duk kata hudud, siapa mendidik rakyat, menyupuh, bergelar kepada pemimpin-pemimpin, ni bukan tarbiyah Islam ni. Ni bukan cara didik akhlak orang kepada Islam. Siapa berdoa, KO pula dia ni. Alasannya kerana UMNO tolak Islam. Mana dari dasar UMNO tolak Islam? Sedangkan dalam UMNO dasar dia mengembang, menegakkan dan menyebarkan agama Islam. Tolak Islam yang mana? Tolak Islam kan itu? Dari dasar tak tolak Islam. Begitu juga kan demo. Dasar demo Quran, hadis, ijma', qiyas. Dasar apa tu? Dasar Islam. Ini pun Islam, itu pun Islam. Masing-masing ada kelemahan laku. Dari ada kelemahan laku. Sebab itulah untuk menjadi kuat kerana kita lemah, kita mesti bersatu. Betul tak? Nak tanya pokok kita sini ni, setuju ke tak kalau bersatu padu dengan pokok pah? Allah, lega hamba. Tu kejap tadi nak tanya soalan ni. Ada tempat orang tanya setuju ke tak bersatu? Dok dia jawab. Tak amat tahu lah. Hamba tak sebal lah. Hamba nak biar orang Islam ni berbaik-baik. Ni hidup berdamai. Kerana parti-parti ni seumpama hari ni lu itu ke ahli jadi kakak. Honda kita begitu ke ahli ni apa no? Dia mau bagi hari lu. Tak nak pasal ke? Tapi pasal tak jadi bal. Ke bal hari ni lu itu ke ahli ni bodoh ketok lah kata. Duk kedai kopi sekali buat ke bal ke hai teh kopi. Main nu hai kopi ni tak kawan teh. Hai dah ni hai kopi. Bala ke hai. Demon nak hijau, kawan nak biru, nak merah dan. Dasar sama Islam. Moleknya ialah bersatu padu. Bila bersatu padu sesama Islam ni lah, Islam jadi kuat. Ni. Kelemahan di antara kita sama-sama baiki. Karena apabila kita dakwa kita yang sempurna, kita yang hebat, kita yang alim, kita yang kenal, dia yang lebih tidak sempurna lagi. Man zanna nafsuhu alimun fahuwa jahilun bila syakkin. Siapa-siapa yang sangka diri dia tu alim,
hebat agama, dialah pejuang agama, dialah betul-betul tu agama. Orang lain ni agama sikit-sikit, orang lain ni tak kena mana agama separuh-separuh. Dialah kok komplit satu kata agama. Fahuwa jahilun bila syakin, maka dia tu orang yang paling jahil, paling bodoh, paling tak sempurna, tanpa syok, tanpa ragu-ragu, tidak yakin. Jadi kita kena diri kita, puak kita ada kelemahan. Di sebalik kelemahan itulah kita nak menjadi kuat, kita kena bersatu padu. Orang UMNO yang bertanya nak bersatu padu, nak berlaku, nak baik berlaku. Tapi kalau orang PAH mau tanya nak bersatu padu, tak usah. Tak usah, kerana dia kata UMNO tolak Islam. UMNO ni kafir. Kalau tolak Islam dia rasa. PAH PKR berapa kali Islam dia sebut dia rasa dia. Berapa kali PKR sebut nak ke Islam dia rasa dia. Cek dasar PKR. Tak ada sepatah hari sebut nak ke Islam. Liberal. Ni menyamaratakan agama. Bagi dia agama tu tak boleh dakwa agama Islam ni sebenar, agama Kristian ni tidak sebenar. Kita semua beragama belaka. Sembah Allah yang sama. Ni faham bakal Perdana Menteri buat-buat dia. Kalau kita dakwa kita sebenar, kita kata agama orang lain tak sebenar. Salah dia kata, bawa perpecahan. Bukan dia kata agama Islam bukan agama daulah, hanya agama dalam rumah ya, persaudaraan buat dalam rumah masing-masing. Ni orang panggil sekular. Ni orang panggil sekular Almaniyah, yang benar-benar memisahkan agama daripada kedaulatan. Terak-terak sekular tu orang panggil. Sedangkan dalam perlembagaan kita, gapo dia perlembagaan kata mengenai Islam? Al-Islam din lid-daulah. Jumpa weh. Datuk jumpa dalam perlembagaan. Islam din lid-daulah. Tak jumpa saya ke Arab, ambil terjemah ke Arab. Al-Islam din lid-daulah. Tu yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Tayyib dengan Syekh Azhar dengan Mufti Al-Imam. Dia kata mu kena syukur orang Malaysia, orang Melayu. Kerana dalam banyak-banyak negara dalam bumi sekarang ni yang dikaitkan Islam dengan daulah, Islam dengan bangsa, hanya dua ya. Kita orang Melayu dengan orang Turki. Nampak? Kita orang Melayu dengan orang Turki. Dalam perlembagaan laginya, Islam agama negara. Di dasar laginya tidak memisahkan agama dengan daulah, agama dengan kerajaan. Agama tidak dipisahkan. Mana sekular? Orang kapur disebut sekular. Kerajaan sekular. Tanya sekular, nak apa kat sekular? Kita mengaji sekular di tahun 2 di kuliah Usuluddin. Dalam kitab Tayyara, aliran-aliran pemikiran. Dalam bab Ghuzwatul Fikrah. Sekular ni apa tarifnya, definisinya, berapa pembahagian sekularnya, yang mana yang betul-betul kafir, yang mana yang telah jadi bala kepada orang Islam ni. Nampak seolah-olah sekular, padahal tidak sekular. Tapi orang ni dia tak mengaji, dia beri kata belaka ke orang katanya. Sebab itulah kita la tatakallam qabla an tata'allam. Jangan kita kata sesuatu benda yang kita sendiri tidak tahu. Bila kita nak mengungkapkan sesuatu hukum, sesuatu benda, perlu kita kena jelas, kita kena tahu. Kita nak kata kerajaan sekular, kita nak kata UMNO yang sekular, tengok dari dasar ilmu. Ada sebut kata Islam tidak berharga sikit habuk. Kita kena tolak Islam. Islam tak tepi. Ada? Tak ada. Dari dasar bermakna dia merangkum dah. Islam dari dasar dia bermakna dia bukan sekular. Bukan dia tolak Islam. Ni. Bukan tolak Islam. Yang tolak Islamnya apabila dia kata Islam ni tak boleh nak bakar dah. Islam ni agama dalam rumah ya. Supaya dengan bakar Perdana Menteri dia kata tu. Tu sekular jelas-jelas. Pasal nak ke Islam. Seorang lagi tu sekular jelas-jelas. Sekular lagi, liberal lagi, plural lagi. Siapa sanggup jual kalimah Allah kerana nak undi daripada paderi-paderi Kristian. Undilah kami. Kalau undi kami, Bible boleh terjemah bahasa Melayu. Bible boleh guna kalimah Allah. Dia pening habis. Dah ni. Anak cucu cici kita, hak mana Allah, hak kita etikok dalam kita mengaji ilmu tauhid sifat 20,
Kok mana Allah kok digunakan oleh puak-puak Kristian? Tu perangai PKR bapak dia. Anak dia pula kata kebebasan agama ni perlu dipraktikkan kepada bangsa Melayu juga. Jelas-jelas membuka pintu riddah. Sedangkan Allah Ta'ala kata fala tarji'unna ilal kuffar. Jangan kamu kembali, jangan kamu buka jalan manusia kepada kekafiran. Kita sedia maklum bahawasanya negara kita ni dibala ketika merdeka lagi, tidak dapat nak menjalankan hukum undang-undang Islam secara sumul 100%. Orang murtad tidak dapat dibunuh secara 100% lagi. Karena hukum Islam asal man baddala dinuhu faqtuluh. Siapa-siapa tukar agama dia, bunuh olehmu. Tapi nak buat hak tu karena kita dalam tekanan darurat tak dapat. Lalu ada dalam undang-undang kita ada yang panggil undang-undang Sadduz Zara'i'. Sadduz Zara'i' tutup pintu daripada orang ni boleh jadi murtad. Sebab itulah dikaitkan Melayu dengan Islam. Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Kerana nak jaga anak cucu cicit Melayu ni jangan jadi murtad. Rata-rata dia suruh kebebasan pada agama dengan mentafsirkan ayat Quran la ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama, mengikut kepala otak dia sendiri. Man fassara al-Quran, man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa mentafsirkan Quran ikut kepala otak sendiri, tak ada pasal dalam agama, la ikraha fid din, ikut Melayu nak masuk agama gapo pun tak apa berlaku. Cina gapo tak apa berlaku. Kita sekarang ni Melayu tidak diberi kebebasan untuk beragama dalam undang-undang kita. Tu orang panggil Sadduz Zara'i'. Tutup pintu daripada murtad. Bila kecek lagu tu, buka pintu kepada murtad, guna dalil la ikraha fid din, guna tafsir ayat Quran ikut kepala otak sendiri. Betul-betul menyediakan tempat dalam api neraka, dia panggil itu. Lepas tu pah mana ulama-ulama, tuan-tuan guru, syekh-syekh, ustaz-ustaz dalam pah dia senyap. Benda ni tak penting, hak penting Putrajaya. Dia gamak kau masuk dia kubur tu, mereka tanya kali dia ada yang mula menguasai Putrajaya. Tak lepas ni kalau tidak mempertahankan dalam bab akidah, tidak lepas soalan muka nakir dalam kubur. Nak jawab Allah Rabbi, tidak akan dapat kalau kita iktikad Allah Ta'ala. Ni ada tangan, ada kaki, serupa makhluk walaupun tak serupa, tak kira apa jawab Allah Rabbi. Boleh jawab waman nabiyuka Muhammadun Nabi. Kalau kita kata Nabi Muhammad ni sebelum daripada umur 40 serupa Muhammad kapur, boleh jawab pada kelebihan sikit abu sambut maulud. Ampun nak cedek biar kain sambut maulud besar-besar pula mana. Jangan marah benar kalau sambut maulud kan. Kata selawat penuh mulut, tolak Islam dia ya. Cara apa buat besar-besar dia. Dia kata sambut maulud tak ada kaedah. Nabi lahir di serupa Muhammad kapur ni ya. Panggil nama Nabi lagu tu tidak mengikut Islam. Allah Ta'ala kata dalam Quran la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dukum ba'da. Jangan kamu panggil nama Nabi mu sebagaimana kita panggil sama kita, jangan. Kata nak tu Quran, Al-Quran dusturuna. Kalau dia mau kata dalam pelbagai ja amno nak Islam buatnya dok cuba dia ngomong. 2 kali 5 belakang. Kalau kata lagu tu dia Quran kata jangan dipanggil nama Nabi-Mu sebagaimana kita panggil sama kita. Haram panggil nama Nabi lagu tu. Muhammad kapur. Sedangkan Nabi kita bila ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, bila lagi ya Rasulullah mu jadi nabi? Lalu jawab Nabi kita, kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad wa adama bainat tin wal ma, atau kama qala. Aku jadi nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana gemaga ada belum jadi roh, belum jadi jasad lagi, Nabi kita sudah jadi nabi dah. Karena Nabi kita awalul makhluk, awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir. Awal-awal dijadikan oleh Allah Ta'ala ilah nur Nabi Muhammad Jabir. Dan kita dijadikan daripada nur Muhammad. Jasad kita dari atas rupa Muhammad, dan kita disuruh untuk ikut syariat Muhammad dan akhlak Muhammad. Jadi kita kembalilah kepada ajaran Islam semati. Bukan ajaran pah, bukan ajaran amnu, guruang kuku. Nah, bukan ajaran Islam pah,
bukan ajaran Islam no. Kembali kepada ajaran Islam nanti. Bala mana? Ngajilah dengan tutup rupa dah. Start di ilmu tauhidnya, fiqhnya dan tasawufnya. Bila kita ngaji agama semati, kita boleh nilai lah. Nen, kalau puak kita buat salah, ni salah. Kalau puak tu buat salah, ni salah. Kalau kita tak ngaji lagu tu, tak boleh nilai tuan-tuan. Orang sama salah, kita betul laku. Seolah-olah apa kita buat ni memang betul, cegak betul, garanti tu dan cok dah. Mau buat mesti betul, tak salah-salah dah. Ini bahaya. Bila kita ngaji, barulah kita ni jadi tidak taksub, tidak asabiyah. Ni asabiyah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa asabiyah? Asabiyah bukan memperjuangkan bangsa. Dan mulut tu kata amno ni asabiyah. Kenapa? Karena duk memperjuangkan bangsa. Sedangkan Nabi SAW memperjuangkan bangsa dia. Al-a'immatu min Quraisyin. Bermula orang nak jadi pemimpin tu ialah mesti orang Arab Quraisy. Nabi akak bangsa dia. Bukan memperjuangkan bangsa tu ialah asabiyah yang diharam. Bukan asabiyah yang dipuji oleh Allah, oleh Nabi. Bukan Nabi sendiri buat amal lagu tu. Asabiyah yang diharamkan oleh Nabi, yang Nabi kata mati dalam jahiliyah, ialah apabila kita buat salah, kita tutup mulut senyap tak tegur. Lah gitu. Nah, puak kita buka pintu murtad, kita senyap tak tegur. Puak kita kata agama ni sama kata, kita senyap tak tegur. Puak kita kata Tuhan ada saran di atas harah, kita senyap tak tegur. Puak kita kata Nabi supaya makan pun, puak kita senyap tak tegur. Puak kita kata orang buat dosa besar, ialah tolak Islam kafir, senyap tak tegur, padahal salah dengan agama. Nyawa panggil asabiyah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi percayalah tuan-tuan sekalian, kita menentang Wahabi Mujassimah Hanabilah ni bukan kerana nama dia Wahabi Mujassimah Hanabilah. Kita menentang Mujassimah Karamiyah bukan kerana nama dia Mujassimah Karamiyah, tapi kerana mereka lah yang memecahkan akidah ummah, memecahkan perpaduan ummah, memecahkan kesatuan ummah. Dan percayalah tuan-tuan, nasihat kita, perjuangan kita ialah jihad. Teguran kita, kritikan kita ialah jihad fi sabilillah. Kalau kita di pulau, dihina, dicerca oleh puak-puak tu, pahala daripada Allah Ta'ala garanti insya-Allah. Kita tidak perlu ikut ayah ping untuk menjadi sesat. Kita tidak perlu ikut hasil anak rimah untuk menjadi sesat. Kita hanya menjadi sesat dengan mengatakan Allah Ta'ala berselendip di atas arasy, tidak sama dengan makhluk, dan Nabi Muhammad tu seumpama mamak-mamak kafir. Kita tidak perlu masuk Yahudi, Nasara, Buddha, Majusi untuk kita jadi kafir. Kita hanya menjadi kafir dengan mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy sebagaimana hamba duduk, dan Nabi Muhammad tu tidak ada kelebihan kafir sebelum dia jadi Nabi. Allah mawjudun bila makan wa Muhammadun afdalul makhluk alal itlaq. Itulah orang panggil Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemana-mana sahaja, di mana sahaja kita masuk parti mana sekalipun, ingatlah bahawasanya kita nak bawa Islam ialah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi rasa pada setakat ni dulu sebagai panggil permulaan, kerana esok ada lagi sekali. Koyak belakang habislah hari ni. Pakai esok tak siapa, klik lupa lah hamba. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala dan apa yang buruk kelemah diri hamba sendiri, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.